A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekarang ini kita masuk tajuk tentang ta'rif huruf. Kalimah dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3, iaitu ismun, fi'lun dan juga harfun. Yang ini orang putih kata noun. Yang ini dia kata verb. Yang ini dia kata partikel. Wahaddu, had artinya ta'rif, wahaddul harfi. Ta'rif bagi harf ialah, sebelum tu harfun ni, kalau kita buka kamus, maksud dia tepi, hujung, pinggiran. Sebabnya, kalau dalam ayat kan, ataupun kita panggil kalam, ataupun kita panggil jumlah, yang utama, kalimah yang utamanya ialah isim dengan fi'il. Manakala kalimah sampingan ialah harf. Atas dasar dia itu hanyalah sampingan, maka dia dinamakan harf. Maksudnya tepi sini bukan tepi di ujung tu. Zaidun fiddar. Zaid di rumah. Yang ni yang utama, yang ni yang utama. Yang ni tak utama, bukan utama. Sebab kerja dianya hanya nak menghubungkan Zaid tu dengan rumah. Jadi yang utama dalam ayat tu ialah Zaid dan juga rumah. Zaid dengan rumah ni kita nak hubungkan dia, nak memberi satu makna, so kita perlukan bantuan. So bantuan tu lah makna dia fi, preposition kan. Sini preposition, harf digunakan sebagai kalimah untuk menambatkan antara isim ni dengan isim ni. Zahaba Zaidun ilal masjid. Yang ni utama, yang ni utama, yang ni utama, yang ni sampingan. Sebab kita nak menghubungkan 3 benda ni. Zahaba, Zaid dan masjid. Dengan bantuan ila. So, ila ni dia tak termasuk dalam inti ayat. Dia hanyalah aksesori ataupun alat bantu untuk menerangkan sesuatu makna. Zahaba Zaidun ni kan, Zaid pergi ke mana? Asalnya pergi ke masjid. So kalau tak ada ilah ni, dia tak boleh nak kaitkan masjid ni dengan ayat ni. So ini dia anggap sebagai tepi, pinggiran. Bukan artinya dia tak ada makna, bukan. Dia ada makna, tapi dia bukan inti ayat. Macam rumah kan. So rumah tu yang dalam tu lah, yang asalnya. So yang anjung-anjung apa semua tu kan, itu tepi-tepi aja. So harf ialah kalimatun. Sebab sini kan, harf ni ialah kalimah. So kalimah tu nak tunjuk apa? Oleh kerana dia ni tidak mempunyai makna pada diri dia sendiri, so dia tidak menunjukkan pada makna diri sendiri kan. La tadullu, tidak menunjukkan kepada makna pada diri dia sendiri. Fi nafsiha, berbanding dengan fi'il dan juga isim. Sebut saja zahaba, so kita dah tahu itu dalam ni maknanya pemergian. Sebut saja kalam, artinya kita tahu itu adalah alat yang digunakan untuk menulis. Tapi kalau kita sebut bi ataupun fi, dia memerlukan bantuan benda lain, barulah sah dia tu maknanya dalam. Nak sebut benda lah, fil masjid, barulah boleh difahami. Bal, sebaliknya, tadullu, dia menunjukkan kepada maknan, satu makna, fi ghairiha. Bal tadullu ala makna fi ghairiha. Dia menunjukkan kepada makna yang bukan pada dia, tapi pada yang lain. Bal tadullu ala makna fi ghairiha.
Contohlah contoh. Kalau gini, ini takrif je. Kalau contoh baru nampak. Nahwu, min. Contohnya kan min. Sebut min ni, bukan kita maksudkan daripada tu. Kita maksud apa maknanya daripada tu. Makna dia makna. Macam zahaba kan. Apa makna zahaba? Pemergian yang ada dalam tu. So, min daripada. Tapi apa makna daripada kalau tidak adanya starting point? So, fa'inna, maka sesungguhnya makna dia ni ialah makna ibtida. Maknaha, makna libtida'u. Saya bubuh baris bawah tu bukan huruf ja tau. Sepatutnya kalau kita mula alif lam gitulah kan. Al gitu kan. Tapi oleh kerana sini hamzah wasal, sini pun baris mati, sini hamzah wasal, semuanya baris mati. So bila semua baris mati, kita terpaksa hidupkan dia dengan lam tu kita bagi baris bawah. Makna halibtida'u. So makna dia makna ibtida', makna permulaan. So min ni daripada tu apa artinya? Maknanya permulaan, starting tu, from where. Jadi wahya la tadullu alaihi, dia tidak menunjukkan, maknanya kalimah min ni tidak menunjukkan kepada makna ibtida', illa melainkan ba'da zikri, selepas menyebut sesuatu yang minhu, daripada mana dia bermula, minhu libtida', daripada mana dia bermula. Contohnya, dia bermula daripada Basrah, kal Basrati, ataupun bermula daripada Kufah. Contohnya kamu kata, sirtu, aku berjalan. Takulu, kamu kata gini. Contoh kan? Sirtu, aku berjalan. Minal Basrati, daripada Basrah, hingga ke Kufah, ilal Kufati. Barulah boleh difahami makna min tu, maknanya ada titik mulanya, ada ibtidaknya. Sebab makna min tu, min, asalnya makna min untuk ibtidak. Makna fi ni, makna dia zaraf, zarfiyah. Makna dia menunjukkan dalam. So, dalam ni tempat lah. So maknanya nak kena ada tempat tu dulu, barulah boleh faham fi. Nanti kalau kita belajar tentang fungsi-fungsi harf. So dia kata ma'ani. Ma'anil huruf. Makna-makna huruf. Makna-makna partikel. Dia kata min ni untuk ibtidak. Asal dia. Fi untuk zaraf. Bi untuk ilsa'. Attachment. Inilah ma'ani dia nya. Inilah artinya makna dia tu. Kalau sebut dia makna zaraf, artinya kena ada tempat. Sebut ibtidak pun, artinya kena ada titik mula. Sebut ilsa', artinya ada benda yang dia berdampingan tu. Barulah boleh faham makna bi. So maknanya, kesimpulannya, harf sebut fi ke, bi ke, pada batang tubuh dia sendiri itu tidak ada makna yang menunjukkan pada diri dia sendiri yang boleh orang faham. Melainkan kena ada sesuatu yang bergabung dengan dia, barulah tahu fungsi dia ataupun makna dia. Tidak seperti mana isim dan fi'il. Isim ada alamat tanda. Fi'il pun ada alamat, ada tanda. Dalam kitab Hidayatul Nahwu ni dia bagi berapa? 10-10 kan. 10 tanda isim, 10 tanda fi'il. Baik, sekarang ni tanda harf. Wa alamatuhu. Tanda bagi harf ialah an la yasihha. Bahawa tidak sah dia menjadi ikhbaru anhu. Dan tidak juga wala al-ikhbaru bihi. Maknanya, kalau isim sebelum ni, boleh dua-dua kan? Ikhbar bihi, ikhbar anhu. Boleh dua-dua. Boleh dijadikan benda untuk diceritakan, boleh dijadikan sesuatu yang akan menceritakan sesuatu yang lain. Contohnya, Zaidun tabibun.
Zaid seorang doktor. So ini ikhbar anhu. Ini benda yang kita nak cerita tentang dia. So isim boleh. Yang ni tabib, kita gunakan dia untuk menceritakan Zaid. Ikhbar bihi. Boleh kan? Samalah juga dengan zahaba Zaidun. Ini fi'il. Fi'il ikhbar bihi. Kita guna dia sebagai kalimah untuk menceritakan tentang sesuatu. Cerita tentang Zaid. Yang ini yang perginya itu ialah Zaid. Zahaba Zaid. So ini ikhbar anhu isim. Ikhbar bihi fi'il. Tapi bi ke fi ke tidak masuk dalam bab ikhbar bihi, tidak masuk dalam ikhbar anhu. Sebab dia hanya digunakan untuk rabitah saja. Untuk menambatkan antara kalimah ataupun yang ini dengan yang lain. Hanya tambatan saja. Hanya satu alat untuk menghubungkan satu kalimah lain dengan kalimah lain. Yang ni dah, yang ni inti. Inti kepada ayat. Kalau tak ada yang ni, maka ayat tak sah. Tak ada fi'il, tak ada fa'il. Kalau ada fi'il, mesti ada fa'il. Kalau ada mubtada', mesti ada khabar. Dua tu kan? Maknanya kalau sampingan ni, zahaba Zaidun ilal masjid. Kalau kita tak sebut ilal masjid pun tak ada masalah. Dia bukan inti ayat pun, dia aksesori aja. Cuma keterangan lanjut tentang Zaid tu pergi ke mana. Keterangan lanjut aja. Tapi inti dia kita tak boleh hazafkan. Fa'il tak boleh hazaf. Kalau kita hilangkan dia, tak ada makna ayat. Jadi, alamat dia tidak seperti mana fi'il dengan fa'il, ada ikhbar anhu, ada ikhbar bihi. Yang kedua, wa'alla qabila yakbalu. Yakbala. Wa'alla yakbala. Harf tidak menerima alamati, ini maf'ulun bih, dinasabkan dengan kasrah kerana jamak mu'annas salim. Harf tidak menerima tanda-tanda isim asma'i. Tanda-tanda yang ada pada isim yang ada 10 tu kan sebelum ni. Tanda-tanda yang ada pada isim sebanyak 10 yang diberikan dalam Hidayatul Nahwu tu, kalau kita masukkan untuk fi'il tak jadi. Contohnya tanwin kan. Mana ada harf tu ada tanwin. Dia ada B saja, dia tak ada bain. Kalau dia harf lah, kalau dia huruf lain. Kalau dia huruf hijaiyah. Dia huruf hijaiyah ni huruf alif bata. Alif bata misalnya kita, kitabun. So ni juzuk kepada kalimah ni. Ini huruf hijaiyah kita panggil. Alif bata. So yang ni bolehlah bam bim pun. Tapi yang kita masukkan dengan harf di sini ialah harf huruf ma'ani. Harf huruf ma'ani. Harfun B itu sendiri bermakna dengan. Fi itu sendiri bermakna dalam. Yakni zaraf. So dia tidak boleh menerima tanda-tanda isim, tidak juga tanda-tanda fi'il. Wala, tidak juga. Wala yakbala alamati, tanda-tanda yang ada pada fi'il. Af'ali. Contohnya tanda pada fi'il ada qad kan. So lepas qad ni B. Boleh tak qad B? Tak boleh. Selepas qad kena fi'il. So qad fa'ala, qad daraba, masuk fi'il mudhari' pun boleh. Qad yadribu. Baik. Kehebatan huruf ni, tugas dianya dia banyak fawaid. Banyak faedah dia. Tadi kan kita kata sampingan. Sampingan tu maksudnya dia duduk tepi. Dia bukan inti ayat. Tapi bila dia jadi aksesori dalam kereta kita kan, yang utamanya enjin tu, gear tu, yang lain-lain aksesori tu, yang warna lah dengan sport ring kan, itu aksesori aja. Cushion kita yang macam-macam tu aksesori aja. Yang pentingnya enjin tu. Harf ni walaupun dia sampingan tapi dia banyak fawaid, banyak faedah, banyak manfaat, banyak makna. Banyak menerangkan makna-makna untuk kalimah lain ataupun untuk ayat tu. Walil harfi, bagi harf, artinya harf mempunyai fawaidu, banyak fawaid, banyak faedah. Fi kalamil arabi, dalam kalam Arab. Ini dia ke depan kan. Sepatutnya walil harfi
fawaidu fi kalamil Arab. Contohnya, apa faedah dia? Karrabti, dia menjoinkan, mengikat, menghubungkan antara dua isim. Bainalis maini, antara dua isim. Nahwu contohnya, Zaidun fiddar. Zaid di rumah. Macam saya kata tadi kan. So asalnya kita ada Zaidun dengan ad-daru. Tapi sekarang ni kita nak kaitkan hubungan antara Zaid ni dengan rumah. Kita nak kata Zaid berada di rumah. So kita pun gunalah fi. Jadi fi ni antara faedah dianya menunjukkan tempat. Fawaid dia menunjukkan tempat. So Zaid berada di itu, yakni maksudnya berada di tempat yang bernama rumah. Duduk dalam zaraf itu. Zaraf maksudnya asalnya zaraf itu macam periuk kita lah. Periuk, besen, alat-alat yang boleh kita isi air ke apa-apa benda yang kita boleh isi, itu panggil zaraf. Jadi Zaid ni duduk seolah-olah rumah ni jadi zaraf untuk Zaid. Kalau ikan kan duduk dalam periuk. Ini zaraf. So Zaid sekarang ni duduk dalam periuk. Periuk itu adalah rumah. Zaidun fiddar. So fi ni menunjukkan tempat makan. Au kalau gabung dua, awil fi'laini, ataupun dia menggabungkan dua fi'il. Kita ada uridu, kita ada tadribu. Aku mahu kamu pukul. Arab dia tak boleh cakap gini, uridu tadribu. Aku ingin kamu memukul. So Inggeris pun ada kan? I want you to beat. Kena ada to tu. Ni to ni. So uridu, dia tak boleh cakap macam ni. Uridu tadribu. Tak boleh. Saya mau pukul. Tak boleh. Dia nak kena ada pengikat antara fi'il ni dengan fi'il ni dengan yang orang putih guna to tu. So dia masukkan an. So bila masuk an, dia berubahlah sikit. Baris tu. Uridu an tadriba. Aku ingin kamu pukul. Sipulan-sipulan. Awis karrabti baina ismin awismin wa fi'lin. Menambatkan antara isim dan juga fi'il. Okey, sekarang ni kita ada darabtu. Fi'il. Kemudian kita ada al-khashabah. Kayu. Dan kita maksudkan nak pukul dengan kayu. Nak pukul dengan kayu. So gunalah bi. Jadi bi ni telah menghubungkan darabtu dengan khashabah. Darabtu bil khashabah. So dia menghubungkan sebelah sini fi'il, sebelah sini isim. Dia menghubungkan isim dengan fi'il. Harf juga boleh menghubungkan antara dua ayat. Awil jumlataini. Qarrabti baina jumlatain. So, dia boleh menghubungkan antara dua ayat. Contohnya kita ada ja'ani Zaidun. Satu ayat. Kemudian akram tuhu. Satu ayat. Zaid datang kepada aku. Akram tuhu, aku memuliakannya. Tapi kalau kita ingin hubungkan antara dua ayat ni dalam bentuk syarat, jika Zaid datang kepada aku akan memuliakan dia. So, dua ayat ni ditambat oleh, kalau ayat ni bermakna jika, bersyarat, jika, maka. Ayat sini jika, ayat sini maka. So, kita kena guna bantuan in. Tambak tu tak semestinya duduk di tengah-tengah. Boleh aja duduk depan. Maksud tambak tu, artinya makna dia tu telah digabungkan. Makna ayat ni telah digabungkan oleh harf. Kena ikut orang Arab lah, dia nak letak mana harf tu. Dia letak di awal kalimah ke, di tengah-tengah kalimah ke, di awal ayat ke, ataupun di tengah-tengah ayat. Kalau yang ni di tengah-tengah lah kan. Macam yang ni di tengah. So tepi tu bukan maksudnya dia always duduk di hujung, bukan gitu. Maksud dia hanya sampingan aja. Yang intinya ini, yang ini.
Sampingan tu dia kerja dia tambah-tambah orang gitu je. Jadi sini in kan. So in tu harf. Tujuan dia, fawaid dia, faedah dia ialah untuk menambahkan ayat ni dengan ayat ni dengan makna syarat. So jika Zaid, in ja'ani Zaidun, jika Zaid datang kepada aku, maka sini kan. So maka akramtuhu, maka aku akan muliakan dia. Wa ghairi, ni karabti, sambung lagi, ka ghairi zalika. Wa ghairi zalika, dan selain daripada itu, berupa minal fawaidi. Yang maksud faedah, fawaid yang allati, yang kamu akan mengetahuinya, ta'rifuha, pada bahagian yang ketiga, fil kismis salis. Bahagian yang ketiga dalam kitab ni, insya-Allah. Insya-Allah ta'ala. Maksudnya dia tulis kitab ni belum habis lagi lah. Dia tulis ni maknanya cerita dia akan tulis sampai bab harf. So kita ada 3 kisim. Sebab tadi kita ada kalimah terbahagi kepada isim, fi'il dan harf. Awal-awal ni mukaddimah ni dia perkenalkan takrif-takrif dulu dan juga tanda-tanda. Kemudian barulah dia bincang secara terperinci tentang kaedah isim. Kita nak baca bagi atas, bagi bawah, bagi hadapan. Begitu juga dengan kaedah-kaedah fi'il. Fi'il, ada yang fi'il tak berubah, ada yang berubah, kalau berubah tu berubah bagi atas, bagi mati ataupun tercabut huruf. Bahagian pertama fi'il, bahagian kedua, yang akhir sekali bahagian ketiga iaitu harf. Dan harf bahagian ketiga ini akan membincangkan tentang fawaid dia. Misalnya bi ni berapa makna dalam bahasa Arab? Fi berapa makna dia dalam bahasa Arab? Penggunaan dia. Yang ni peringkat sederhana. Wajib kena tahu. Li berapa? Kalau kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengajian yang lebih tinggi lagi tentang fawaid huruf ni, nanti kita akan berjumpa dalam Mughni Labib. Jadi Mughni Labib tu dia perluaskan lagi bahagian ketiga dalam pengajian huruf ma'ani bagi kitab-kitab yang pertengahan. Macam kitab Hidayatul Nahwu. Kalau kita tengok bahagian belakang kan, belakang sekali, ini mukadimah dia kan. Kita sekarang ni takrif huruf. Kemudian kita akan takrifkan kalam. Lepas tu barulah kita masuk kaedah apabila isim tu masuk dalam ayat. Apa akan jadi? Baris dia berubah macam mana? Pengajian isim ni banyaklah. Marfu'at, kemudian naik sampai sini, habis isim, baru masuk fi'il. Ini kisim yang kedua. Lepas tu, habis semua, akhir sekali, barulah huruf. Dan huruf tu dia akan bagikan huruf ja, huruf musyabbah bil fi'il, huruf ataf, huruf tambih, huruf nida, huruf zaidah, huruf tafsir, huruf masdar, huruf tawaqqa', huruf istifham, huruf syarak, huruf rada, ta ta'nis pun huruf juga, tanwin pun huruf juga, nun taukid pun huruf juga. Peranan-peranan ni semua peranan-peranan dia bagi, dia klasifikasikan huruf ja ni ada berapa. Dan setiap huruf ja tu ada makna dia. Huruf musyabbah bil fi'il, maknanya yang menasakkan isim kan. Inna, anna, ka'anna tu. Macam mana dia berfungsi. Yang ini akan dibincangkan bahagian akhir nanti yang kita kata termasuk dalam fawaid huruf. Okey, habis tentang tu. Sekarang ni dia masuk tentang penamaan harf. Kita dah sentuh tadi sikit. Wa yusamma al-harfu, huruf dinamakan sebagai harfan. Huruf tu dinamakan sebagai harf kerana li wuqu'ihi, kerana terletaknya huruf di dalam ayat fil kalami. Dalam keadaan duduk dia tu, keadaan dia tu di tepi, harfan, pinggiran, sampingan, mudah.
Dia duduk tu dalam keadaan dia sebagai sampingan kepada kalimah-kalimah yang utama. So harfan tak faham, ini huruf tafsir lah. Ini mentafsirkan harf tu apa orang tak faham. Iaitu tarafan. Liwuqu'ihi fil kalam harfan. Ini hal. Nasab tu kena hal. So hal kepada hu. Dia terletak dalam ayat tu sebagai apa? Sebagai pinggiran. Peranan dia sebagai pinggiran. Makna aksesori aja. Sampingan. Is. Salah ni. Is kerana laisa, dia bukan, dalam tu ada huwa, laisa huwa, laisa al-harf maksudan. Harf bukan maksud bizat. Bukan maksud utama. Zat mana itself. Dia sendiri bukan maksud ataupun tujuan besar dalam ayat. Laisa maksudan bizat, bukan matlamat ayat. Mislu seperti, kalau maksud bizat ni siapa? Kalau maksud bizat seperti musnad dengan musnad ilaih. Wal musnadi ilaihi. Kan kita ada Zaidun qaimun. Zaidun qaimun fil masjid. Zaid berdiri di masjid. So Zaid ni benda yang kita nak cerita. Kita panggil musnad ilaihi. Yang menceritakan tentang Zaid ini ialah qaim. Kita panggil musnad. Musnad dengan musnad ilaih itu sahaja inti ayat. Yang ni utama. Maknanya kalau dalam ayat nanti kita nak bincangkan secara ilmiah, kita kena cari mana yang asalnya. Mana inti ayat. So inti ayat kita kena cari musnad dengan musnad ilaih. Yang ni tambahan. So bila tambahan dia bukan musnad ilaih. Bukan musnad ilaih. So bila bukan musnad ilaih, maknanya bukan maksud bizat lah. Dia bukan maksud utama ayat. Tapi dia maksud sampingan ayat. Is laisal harf maksudan bizat. So dia bukan maksud utama ayat sebagaimana musnad dengan musnad ilaih. So sini maksud dia kita baca bagi hadapan ni kerana sini ada huwa lah. Dan dia bukan maksud utama. Yang dimaksudkan dengan maksud utama tu ialah seperti musnad dengan musnad ilaih. So ini mubtada' yang dihazafkan, yang ini khabar. Khabar dia. Khabar marfu' lah. Satu lagi saya kata hal di sini kan. So hal nak kena ada makna mustaq dan isim mustaq. So harfan bermakna janiban. Janiban makna side. Sampingan lah. So janiban tu itu isim mustaq. So dia bila isim mustaq dia boleh jadi hal lah. Kerana harfa tu isim jamik lah. Tengok harf tu asal mana harf tu. Border tepi-tepi aja. Itu makna lughawi dia. Kita guna musnad ilaih ni, musnad dengan musnad ilaihi. Asalnya asnada yusnidu. Asnada yusnidu. Masdar dia isnad. Isnadun. Biasanya menyandarkan kepada ila. Pakai. Sandarkan. Bila kita sebut Zaidun, so kita nak cerita tentang dia ni, artinya kita nak sandarkan dia kepada makna apa. Cerita tentang apa. So kita kata kita sandarkan dengan qaimun tadi. So hubungan dua ni kita panggil hubungan secara sandar menyandar. Kita panggil isnad lah. Dua ni hubungan ayat. Dia terbentuk ayat kan. So maknanya ada isnad. Ada sandar menyandar. Ada penyandaran. Ada isnad. Dan isnad dia ni isnad tam lah. Yang lengkap. So oleh kerana ini hubungan di ayat ni sama juga dengan zahaba Zaidun.
Zahaba ni benda yang kita nak cerita kan. Zaid ni benda yang kita nak cerita tentang dia. Zahaba cerita. Walaupun kita tak depan. So yang ni musnad lah. Yang ni hubungan dua ni isnad. Penyandaran. Dari segi makna. Jadi setiap satu kena bubuh nama lah. Berdasar kepada perkataan isnad ni. Yang ni musnad. Kalau cerita kita panggil musnad aja. Kalau benda yang nak kita cerita, kena tambah ilaihi. Musnad ilaihi. Disandar kepadanya zahaba. Musnad ilaihi, disandarkan cerita kepada dia. Disandarkan zahaba ni kepada dia. Musnad ni yang disandarkan. So, zahaba ni disandar dia kepada Zaid. Jadilah Zaid musnad ilaihi, dia jadi musnad. Yang ni pula, Zaidun ni kita nak sandarkan kepada Qaim. Yang ni yang disandarkan kepada dia Qaim. Qaim jadi musnad. Yang ni musnad ilaihi. Hubungan antara isnad, musnad ilaihi ni penting dari segi bila terbentuk ayat kan. So yang kita nak fokuskan tu kita akan sebut musnad ilaihi. Jadi harf tak termasuk lah. Kalau ayat tu panjang, so kita nak tentukan ayat ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Kan sebab tadi kan, kadang-kadang Arab kan dia boleh bermula dengan in. Boleh bermula dengan harf. Dan harf ni bukan musnad ilaih. Sedangkan penamaan ayat mesti berdasarkan kepada kalimah yang utama. Yang utama tadi yang musnad ilaih. Jadi kalau in zahaba contohnya kan, jika dia pergi. So kita mula dengan fi'il. So fi'il musnad. Yang ni dia bukan musnad ilaih. So kita tak kira dia. Yang kita kiranya kalimah selepas dia walaupun dia duduk depan. In zahaba Zaidun. Jadi ayat ni jumlah fi'liyah kerana bermula dengan fi'il. Okey, selesai tentang kalimah lah. Wallahu a'lam bissawab.